Boleh buka mic tak Aziz? InsyaAllah. Tadi tanya Haziq ni. Muhammad Haziq. Ada. Okay, Muhammad Arif. Baca doa. Arif. Hai. Semua jati-jati tak ada baca doa ke? Haziq Nizam, Haziq Nizam. Last ni harapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you Haziq. Right. So, sebelum kita mula kelas, tanya dululah. Sihat tak hari ni? Korang semua sihat tak? Okey tak? Puasa berapa hari ni? 9 eh? 9 ke 10? 9 kan? Macam mana? Okey je ke? Ada tinggal dah ke puasa? Okey, tak ada. Okey, tak ada isu lah kan? Tapi panas sangat kan sekarang ni? Panas gila. Tak pengsan. Malam pun panas. Okey. So sebelum kita mula, saya nak tanya dulu. Apa yang awak ingat kita dah belajar daripada kelas lepas? Cuba tulis dekat dalam chat box. Tulis dekat chat box. Apa yang you ingat belajar last week? Apa yang kita belajar minggu lepas? Tulis dalam chat box. Cepat. Masih bagi masa 2 minit untuk fikir balik. Apa yang awak dah belajar last kelas minggu lepas? Ni kelas ketiga dah kan? Cepat tulis. Apa yang awak ingat daripada kelas lepas? Apa-apa saja. Okey, boleh mula tulis ya. Saya tak nampak pun siapa-siapa tulis lagi ni. Akak tak ingat belajar apa? Pelaburan, nilai pulangan, risiko, pulangan, simpanan dan pelaburan. Okey. Okey, baru 2 orang je. Kita ada berapa orang ni? 7, 6. ROI dengan cara mengira kos purata. Okey. ROI tu apa? Apa maksud ROI? Maksud perkataan ROI tu? Nilai pulangan pelaburan. Okey, betul. Okey. Cukup dah tu. 4. Boleh lah. Dia pun tak ramai sangat kan malam ni. 8. Kalau saya 7. So 3 orang lah tak jawab. Okey. So betul. Semua yang you all cakap semua betul. Kita belajar pelaburan, simpanan, mana yang lagi okey, mana lagi tak okey kan. Mana lagi selamat, mana lagi interest dia lagi tinggi kan. Risiko, kecairan dan pulangan. Tiga-tiga tu kita tengok lah. Apa dia punya kaitan. Kalau risiko tinggi, biasanya pulangan tinggi lah. Tapi kecairan pun biasanya tinggi kalau risiko tinggi ni. Tapi kalau rugi sekali, habislah jatuhlah semua ni. Sebab kan risiko saja. Okey. So hari ni kita akan masuk part yang kedua. So macam saya cakap waktu mula-mula hari tu kita masuk bab 3 ni. Kita ada 2 part. Satu, kita akan belajar pasal duit masuk. Satu lagi kita akan belajar pasal duit keluar. Duit tu pergi mana? Bukan pergi mana lah. Kita bayar hutang lah. Satu tu masuk, duit masuk. Satu lagi duit akan keluar. Okey. So hari ni kita akan mula dengan 3.2 iaitu pengurusan kredit dan hutang. So sebelum kita masuk pengurusan kredit dan hutang ni, kita kena tahu kredit ni apa dia, hutang ni apa dia. Tak bolehlah cakap terus okey kredit, okey hutang. Hutang semua orang tahu.
Hutang tu maksudnya kita ada pinjam. So kredit ni macam mana pula? So kalau hutang, kita tengok dulu kan ayat untuk hutang. Hutang ialah bayaran yang dibuat kepada pihak yang memberi kredit. So dalam keerti kata yang lain, sebenarnya kredit ni pun hutang juga. Cuma dia bagi kita guna dulu. Contoh dia apa? Siapa tahu? Apa dia kredit? Contoh-contoh kredit. Kau pernah tengok iklan ke dekat tepi jalan ke, kat dalam IG ke, TikTok ke, Facebook ke, siapa pernah dengar perkataan kredit dan cuba bagi tahu apa dia mengenai apa yang awak dengar pasal perkataan kredit tu. Cuba tulis sikit. Takkan tak ada siapa-siapa pun pernah dengar kredit tu apa. Pernah dengar kredit tu apa. Duit. Kredit tu duit. Ya, betul Darwish. Kredit tu duit. Biasanya memang duit. Darwish dengar duit tu kat mana Darwish? Darwish tengok kat mana? Duit tu. Dan Darwish tahu duit tu kredit tengok kat mana? Kat bank. Okay. So dia tulis macam mana Darwish? Yang ingat dia tulis macam mana kat bank tu? Yang lain tak pernah tengok, tak pernah dengar perkataan kredit ni. Bukan kredit top up lah. Macam tinggal lagi berapa baki yang ada. Oh, berapa baki yang ada. Okay. So, biasanya kredit ni kita akan cakap pasal pinjaman wang lah. Contoh awak pernah tengok tak signboard? Saya tunjukkan Pinjam kredit. Nampak? Inilah contoh-contoh iklan pinjaman kredit yang ada dekat Google lah. Dia ada dekat Facebook. Kadang-kadang kat tepi jalan pun ada orang tampal-tampal dekat apa tu? Contoh ni, macam ni tempat dia. Perkhidmatan pinjaman kredit kat atas kedai-kedai ataupun ditampal dekat tiang-tiang elektrik, dia buat stiker kat tiang elektrik. So itu semua pinjaman kredit lah ataupun perkhidmatan kredit komuniti. Macam ni cakap. So ini adalah satu pinjaman yang mudah dapat tapi memang akan ada interest lah. So kredit ni cerita dia hutang tapi kita boleh guna dan dia akan bagi satu tempoh untuk kita pulangkan balik. Dia bukan loan yang macam loan bank biasa tu. Loan bank biasa tu biasanya tak ada apa-apa charge lewat. Dia tak tinggi sangat lah. Tapi kalau kredit ni dia ada charge dia tu sendiri lah. Kita tengok. Okay. So bila disebut perkataan kredit, bukan sahaja kita ni selalu dengar kredit community, kredit Along apa semua tu kan. Along tu kira kredit juga Tapi yang biasa sekali kita dengar ialah contoh dia kad kredit. Ini adalah satu perangkap bagi orang yang tak reti manage lah. Dia ada kad kredit tapi dia enjoy terlalu berlebihan. So dia akan jadi bankrupt sebab kad kredit lah. Boleh kena blacklist tak boleh beli kereta, tak boleh beli rumah dan sebagainya. Okay. So tapi kad kredit ni sebenarnya ada kelebihan dan juga ada kekurangan dia. Bukannya kekurangan saja kad kredit ni. Kalau pandai urus, tak ada masalah. Okay. So kelebihan kad kredit, so bila bayaran balik dalam tempoh 20 hari, lepas keluar statement, dia akan ada satu statement lah. Statement ni maksudnya penyata. Penyata yang menyatakan, okay, awak dah belanja sekian, kena bayar sekian. So kalau bayar, dalam masa 20 hari lepas keluar statement tu, lepas keluar penyata tu, tak ada apa-apa faedah. Maksudnya tak kena persen. Contoh pinjam 2,000, bayar 2,000 lah. Kalau lewat, dia ada kenakan charge lah katalah berapa persen kan. So 2,000 darab berapa persen tambah 2,000 tu. So jadi mungkin jadi 2,100, 2,300 bergantung kepada persen yang awak kena tu. So kalau bayar dalam tempoh yang sama, dalam tempoh 20 hari, sebelum 20 hari, biasanya tak kena apa-apa lah. Okay.
So yang kedua, dia akan ada ganjaran dan promosi. Biasa orang kad kredit ni ada cashback. So biasa orang guna kad kredit ni untuk isi minyak je sebab dia lagi banyak diskaun ataupun beli-beli barang elektrik ke macam tu lah. Bergantung kepada life orang tu macam mana. Kalau have lah dia, have lah belanja dia, have lah bayar dia. Kalau life dia biasa guna untuk isi minyak, so tak ada masalah lah. Bayar sajalah macam biasa. Dan lagi jimat lah, saya tanya kawan saya ada guna kad kredit kan, saya tak ada guna kad kredit. Dia memang guna kad kredit untuk isi minyak saja dan memang jimat banyak dan dapat bonus mata ganjaran tu lagi tinggi lah. So mata ganjaran tu boleh tukar jadi minyak ke hadiah and so on. So jimat lah kat situ, jimat banyak. Macam kita nak kata jimat, dia bijak berbelanja. Macam tu. Okey. Dan kad kredit juga boleh cocok kat mesin ATM dan bawa keluar amount satu-satu duit. Tapi untuk ada kad kredit ni bukannya boleh terus pergi bank ke mana-mana kan yang ada kad kredit boleh terus cik saya nak pergi buat kad kredit. Okey, dia akan tengok you punya kewangan dulu. Stable ke tak stable? Hutang ada berapa semua kan? Ni kalau lepas bayar hutang pun dalam akaun tinggal 100, takkan dia nak bagi awak buat kad kredit kan? Rugilah dia kalau awak tak bayar macam mana? Awak memang kena blacklist tapi duit tu dia tak dapat balik. Macam tu. So itu kelebihan kad kredit. Tapi dia tetap ada kekurangan dia. So untuk kekurangan kad kredit, mudah terbelanja lebih. Kalau orang tu tak ingat dia tahu dia ada kad kredit, boleh je swipe, pay, boleh belanja banyaklah. Enjoy sangat hidup tu, boleh jadi bankrupt juga. So yang kedua, gagal membuat pembayaran balik dan akan kena charge kewangan, faedah dan charge bayaran lewat. So inilah charge yang dikenakan membuatkan satu bayaran tu daripada 2,000 akan jadi 2,000 lebih. Kalau buat pinjam 2,000 sebab bayar lambat jadi 2,000 lebih lah. Makin lambat awak bayar makin tinggi charge dia. Dan yang ketiga ada yuran tahunan. Tapi yuran tahunan ni tak semua kad kredit akan ada. Dan yang last sekali ialah berisiko untuk kena fraud kad kredit. So fraud kad kredit ni adalah penipuan. Maksudnya di bahagian data-data lah. So untuk siapa yang pakai kad kredit sih pesan awal tadi saya baca dah kat dalam berita kan. Siapa yang pakai kad kredit, bila you nak bayar something, especially kat kedai makan, you jangan bagi kad kredit you dekat waiter tu. Sebab kad kredit ni kita guna dulu baru bayar. Maksudnya tak ada duit pun dalam tu. Duit tu pinjamkan, bank pinjamkan saja. Kalau katalah bank kata, okey setiap bulan I bagi you 5,000. Tapi you tak ada 5,000 tu. You boleh guna tapi kena bayar kemudian. Dia berbeza dengan kad bank. Kalau kad debit dia lain cerita. Kalau debit, contoh, you memang ada dalam bank 5,000. You boleh belanja 5,000 je lah, tak boleh lebih. Kalau kat kredit dia kata amount dia bagi maksimum 10,000. Boleh belanja sampai 10,000 lah. Dan mungkin boleh buat permohonan untuk lebihkan amount dia tu. Walaupun you tak ada duit pun 10,000 nak bayar sebenarnya. Duk shop guna, nak bayar, mampus. Macam tu lah cerita dia. So kat kredit ni ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau rasa boleh dan yakin untuk guna, boleh guna. Kalau rasa diri tu takut, tiba-tiba orang kata culture shock kan. Tiba ada duit banyak kan, tahu ada kat kredit kan, belanja je ikut dan tu susah lah. Sebab takut nak bayar, sesak sikit. Yang lain banyak lagi kan. Okay, so ini adalah kelebihan dan kekurangan kad kredit ni lah. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada kira-kira, dah habis dah dia punya cerita-cerita tu. Okay, so seterusnya ialah pembayaran minimum dan pembayaran lewat. Macam saya cakap tadi kat atas ni, dia akan, kalau gagal membuat pembayaran balik, saya nak highlight yang warna kuning. Kalau gagal membuat pembayaran balik, akan dikenakan charge kewangan, iaitu faedah, dan juga charge bayaran lewat. So inilah yang berlaku dan apa yang kita nak belajar ialah kita nak kira berapa banyak yang dia kena bayar kalau dia lambat bayar. Gagal bayar, lambat bayar, apa yang berlaku kepada amount pinjaman itu. Berapa yang dia nak kena bayar balik. Okey. So kita kena kenal dulu apa benda yang kita nak cari. Apa benda yang kita perlu kenal dalam menjawab soalan begini. So dia akan sebut biasanya penyata berapa, apa semua kan. So kita kenal dulu siapa ni. Okey, so yang pertama, charge kewangan. Okay. Charge kewangan hanya dikenakan bila kita bayar lebih daripada 20 hari. Maksudnya kita tak bayar dalam tempoh 20 hari tu. Contoh statement ataupun penyata keluar 1 hari bulan 1
2025. Contohlah saya bagi. 1 hari bulan 1 2025. So dah sampai 23 hari bulan 1 2025. Awak tak bayar lagi. So awak akan dikenakan cas kewangan. Cas kewangan ni dia depends kepada baki pinjaman tu. Dia tengok cara awak bayar. Makin cantik bayaran awak dalam tempoh setahun tu, makin kuranglah dia punya cas kewangan. Biasanya orang pakai kad kredit bukan kejap-kejap lah, lama lah orang yang boleh komitmen dengan benda tu. So dia akan ada cas bayaran 15%, 17%, 18% per tahun, setahun. So nanti bila kita nak kira, nanti saya akan tekankan sikit setahun ni. Mengikut baki pinjaman yang belum settle. Berapa yang tak settle? Kalau tak settle 1,000, so cas kewangan dia 18% per 365 hari darab 1,000. Itu untuk kira cas kewangan. Jadi saya bagi formula kat bawah tu. Dan yang seterusnya ialah bayaran minimum. Apa maksud bayaran minimum ni? Maksudnya, kalau katalah dia tak mampu sangat-sangat ni, aku tak boleh bayarlah 1,000 ni kan. Macam mana nak buat kan? Kalau tak bayar kan kena beli, at least tak apalah, aku bayarlah sikit. Okay, bayar ikut kadar minimum. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, 5% dari bayaran baki yang tak settle. Yang kedua, RM50. Ini kalau 5% tu dapat terlalu kecil. Contoh, kita kira salam. Assalamualaikum. Waktu tak dapat join. Saya nak pula wafi. Kalau panas kan, puasa pula. Okey, contoh. Okey, contoh. Dia guna kad kredit, tapi dia ni jenis yang cermat cerita dia. Dia guna 100 je, tapi dia tak boleh nak bayar 100 ni. So bila kita kira 5% daripada 100, ni contoh je lah kan. 5% daripada 100 ialah RM5. Tak 5% kan? Okay. So katalah, tak naklah 100 sikit sangat kan. Kita tukar. Contoh dia pakai 800. Dia pakai 800 bulan tu. Pergi beli mesin basuh. Dia dah pinjam 800 dekat credit card lah. Guna credit card, bayar credit card. Lepas tu tiba-tiba dah keluar statement penyata dia tak boleh nak bayar. Dan dah dekat dengan 20 hari ataupun dah lebih lah, tak kisahlah. Ni kita nak kira bayaran minimum saja. Dia pun kiralah darab 100. So 800 darab 5% dapat RM40. So dia tak boleh bayar RM40. Dia kena bayar RM50. Sebab RM50 ni minimum, paling sikit. Ini kalau kes dia pinjam sikit sangat, tetap kena bayar RM50. Macam mana pula kes kalau dia pinjam banyak sangat? Contoh dia pinjam RM8,000 darab 5%. So jadi jawapan dia 400 kan? Tak? Okay, so jawapan dia 400. Dia kena bayar minimum 400. So baru kita akan ikut yang ni, kita tak akan ikut yang RM50. So maksudnya minimum RM50 kalau kita pinjam sikit. Kalau kita pinjam banyak, kita akan guna 5% tu. Tapi kedua-duanya kita akan guna mengikut soalan lah, bergantung kepada soalan tu. Tapi biasa kita guna 5% lah, bukan guna RM50. RM50 tu sikit sangat. Kalau 1,000 baru bayar RM50. Tu kalau pinjam sikit. Biasanya dia akan cerita pinjam yang riban-riban lah, puluh-puluh ribu, tak main lah ribu-ribu kan. So, inilah cara kira bayaran minimum. Okey. So seterusnya cas bayaran lewat. So cas bayaran lewat ni hanyalah 1% dari baki yang belum settle. So baki yang belum settle ni termasuklah semua cas yang dia kena. Tak kisahlah cas kewangan ke, cas apa-apa ke kan. So kat sini kita ada apa? Cas kewangan dengan bayaran minimum kan. So boleh jadi dua-dua. Boleh kena kan? Boleh kena dekat situ. Okay. So kita kena tahu, kena faham apa yang kita nak buat bila dapat soalan
pasal kredit dan hutang ini. Okay, ada soalan tak sampai sini? Kita nak pergi kepada contoh dah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Apa tak gerak ya skrin saya pun? Gerak tak skrin saya? Jelas. Jelas. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ariana? Tak ada Jelas. apa-apa. Tak ada apa-apa. Dengar gelas ke, jelas ke, kelas ke. Okey. So, kita pergi kepada seterusnya. Macam mana nak kira? So, pertama sekali kita kena tahu hutang dia berapa. Macam nak tahu hutang dia berapa? Tengok penyata dia. So, yang kedua kita akan tengok minimum payment dia berapa. Kalau dia ada, buat minimum payment lah. Okay. Kalau ni, boleh jadi optional. Boleh jadi ia ada ataupun tak ada. Bergantung kepada orang tu. Okay. So yang ketiga kita akan tengok baki yang tak settle. Boleh jadi baki yang tak settle ni sama dengan nombor 1 kalau dia tak ada buat apa-apa bayaran. So yang keempat, tempoh kena charge kewangan per tahun. So baki yang tak settle tadi kita akan ambil. Jadi saya bagi awak salin ya. Okay, baki yang kita tak settle tadi kita akan ambil baki yang atas ni tadi. Darab dengan tempoh. Tempoh ni dia akan bagi tahu berapa lama lah. Dia memang akan cakap dalam soalan tu. Dan juga charge persen lewat ni. Charge yang ni. Charge kewangan ni. Charge ni per dengan 360. Per tahun ni 360. Per setahun. Ni memang kita akan tahulah. 360 lah dah. 365. Per setahun. 365 hari dah. Tahun tu dalam hari. Boleh note sikit. Dalam kurungan hari. 365 hari. Okay. So ini 365 hari. So kena tengok dulu baki berapa, lepas tu kira tempoh kena charge kewangan. Kena tengok. Dia akan bagi tahulah tempoh tu berapa lama dalam per tahun tu dia akan cakap. Dan seterusnya charge bayaran lewat. So charge bayaran lewat kita akan ambil jawapan daripada charge kewangan tambah dengan baki yang atas ni. Samalah baki yang atas ni juga. Dan darab dengan 1%. Sebab bayaran lewat memang akan kena charge 1% sahaja. Apa-apa tak kisahlah dia berapa lama pun memang 1% saja ya. So yang terakhir ialah baki akhir. So baki akhir, baki yang tak settle yang atas tadi tambah dengan charge kewangan, tambah dengan charge bayaran lewat. So dapatlah berapa yang kena bayar bulan seterusnya. Kalau dia tak bayar 2 bulan, so bulan ketiga tu berapa yang dia kena bayar. So kita akan kira yang itulah. Okay. So boleh salin dulu. Sekejap saya tegakkan skrin lah. Saya tengok banyak sikit. Aku tak mahu tegak skrin. You boleh zoom sendiri tau skrin saya ni. You punya device. Bagi masa 3 minit. Salin.
Mak, saya tak buka mic rupanya. Ini you all tukar sikit Penat saya cakap. Tu tukar sikit. Nombor 5 tadi dia pecah 2. Ada satu charge, satu lagi tempoh kena charge kewangan per tahun. Itu dia bagi saya set dalam soalan, nak jadi risau. Siapa dah siap angkat tangan nak pergi kepada contoh. Ya, angkat tangan. Aku cakap seorang tadi. Main cepat sikit ya, Salih. Dia tulis yang cantik, yang tulis buruk macam saya. Saya kat whiteboard tulis cantik. Dalam buku tulis buruk. Saya baca dia persiaran tu. Okay. Dah 3 orang kat tangan. Lagi 2, 4, 5. Okay, 5 orang lagi. Okay, 4 orang lagi. Okay, 2 lagi. Okay, faster Adam. Alright, sudah, semua sudah. Alright. Okay, so sekarang kita nak tengok contoh soalan dia kan. Apa yang kita nak tahu tadi? Yang pertama kita tahu hutang dia berapa. Yang kedua tengok dia ada buat minimum payment ke tak ada. Yang ketiga tengok baki dia. Yang keempat tengok berapa tempoh kena charge kewangan per tahun. Yang kelima tengok charge kewangan. Yang keenam tengok charge bayaran lewat. Yang terakhir tengok baki akhir. So basically yang kita hanya kira bermula daripada nombor 5, 6 dan 7. 5, 6, 7 baru kita kira. Yang 1, 2, 3 tu kita kena tahu saja. Maksud kena cari berapa. Kena cari maklumat lah cerita dia. Tak boleh lah tiba-tiba je kau tahu berapa bagi yang tak settle. Okay, so kita tengok soalan nombor 13. Okay, biasakan baca soalan at least 3 kali. Itu biasa saya pesan kat student saya kat sekolah. Tolong baca 3 kali sekurang-kurangnya nak bagi you betul-betul faham apa yang ditanya. Sebab soalan topik ni, kalau you tanya senior-senior lah, diorang akan cakap susah sebab diorang tak faham soalan. Dan ada juga cikgu yang tak ajar pun topik ni. Sebab dia rasa budak tak boleh jawab pun. Tapi topik ni ada keluar ni LPM. Okey, so kita mulakan Okey, Nijat mendapat penyata kad kredit untuk bulan Jun dari Bank X. Penyata bulan Jun menunjukkan Nijat mempunyai jumlah terkini 1,000 yang digunakan untuk membeli telefon bimbit. Murah je telefon dia harga 1,000 kan. Okey, so dia beli handphone 1,000.
So itu yang digunakan dengan kad kredit dia lah. Okey. Dia tidak membuat pembayaran untuk bulan Jun. Nampak dia dah cakap dah. Dia tak buat bayaran untuk bulan Jun. So tak ada apa-apa bayaran lah yang dikenakan. Yang dibuat yang kedua ni. Minimum payment. Tak ada lah. Dia tak buat. Okey. Okey. Bank X mengenakan caj kewangan 18% setahun. So itu caj kewangan. Kita akan masuk dalam formula caj kewangan. Sangat sedawa je. Ke atas transaksi pembelian telefon bimbit itu untuk 50 hari. So inilah tempoh dia. Tempoh caj kewangan dia sekarang 50 hari. Iaitu dari tarikh pencatatan hingga tarikh penyata bulan Julai. Caj bayaran lewat yang dikenakan pula ialah minimum RM10 ataupun 1% daripada baki yang belum jelas. So biasa saya cakap caj bayaran lewat 1% kan. Ada juga yang RM10. So contohlah kita ambil 1,000 ni dulu darab dengan 1%. 1%. So dapat RM10. So logik lah RM10. Tapi ini tak boleh kira lagi caj lewat. Sebab caj lewat dia akan baki tambah caj kewangan. Bukan hanya baki. Sama RM1,000. Tapi caj kewangan kita tak kira lagi. So kena kira dulu baki tambah caj kewangan. Pohon dah akan jadi RM1,000 lebih. So kita takkan guna amount RM10. Betul. Okey. Anggapkan Nijat tak guna kad kredit dalam bulan Julai. So hitung. Okey. So yang pertama, kena baca sekali lagi. Okay, saya garis maklumat dia. Saya guna highlight pula. Okey, Nijat mendapat penyataan kad kredit untuk bulan Jun dari Bank X. Penyata bulan Jun menunjukkan Nijat mempunyai jumlah terkini RM1,000. Garis RM1,000 tu. Untuk membeli telefon bimbit, tak kisahlah dia beli apa, itu lantak dia. Okey, dia tidak membuat pembayaran untuk bulan Jun. So, boleh highlight sikit, tak buat pembayaran. Maksudnya dia tak ada buat sebarang bayaran minimum ke, bayar sikit ke, tak ada. Untuk bulan Jun. Bank X mengenakan caj kewangan 18% setahun. So, garis caj kewangan 18% setahun. 18% per 360. 18/365. Sorry, 365 ke atas transaksi pembelian telefon bimbit itu untuk 50 hari. So ini tempoh dia. Ya Adam. Ya Adam, kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Sudah turun tangannya. Okey. Lepas tu dia cakap lagi terangkat. Okey. Caj bayaran lewat dikenakan pula ialah minimum RM10 atau 1%. Anggap je awak tak tahu berapa lagi dia punya minimum caj lewat ni. So kita tak kira lagi kan. Daripada baki belum jelas. So baki tambah caj kewangan Nijat tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Julai. Hitung yang pertama, caj kewangan dan caj bayaran lewat yang dikenakan pada penyata bulan Julai. So dia nak cari dua benda dalam A. So A caj kewangan 1. Kita kena kira apa dah tersasul sangat kawan ni. Kita kena kira caj kewangan dulu. Sebab kalau caj bayaran lewat, dia ada baki tambah caj kewangan darab 1%. So kena kira caj kewangan dulu. Apa-apa pun kira caj kewangan. Okey. So tengok balik formula caj kewangan. Baki darab tempoh darab caj persen lewat tu per tahun, per hari. Okay, so baki saya tulis balik kat sini formula dia supaya awak ingat. Baki darab tempoh. Tempoh dah ada sebut dah tadi kat atas. Darab peratus caj per hari dalam setahun. Ataupun nak fixkan terus pun 365 pun tak ada masalah sini. So memang confirm 365 setahun kan. Okay, so baki kita tahu baki dia daripada penyata ialah RM1,000. RM1,000 darab. So tempoh dia 50 hari. Ini tempoh dia Lepas tu darab dengan persen. So persen dia kat sini dia bagi tahu 18%. 18
per 365. So inilah charge kewangan yang akan dikenakan kepada Nijat. Sedap-sedap kan nama dia. So inilah charge kewangan yang dikenakan kepada Nijat. Okey, so boleh tekan kalkulator. Saya tunjuk awak macam mana tekan kalkulator. %18 ni, kiranya 18/100 per 365. Okey. So saya tunjuk dengan kalkulator sekejap ya. Okey. Gitu. Okey. So masukkan sebiji-sebiji. Tak payah tukar-tukar. Ini 18% ni. Kalau masuk kalkulator, awak kena buat kurungan 18/100 per 365. Okay, so saya tunjuk So dia punya baki dia 1000. 1000. Saya suka buat dalam kurungan. 1000 darab tempoh 50 darab dengan peratus charge kewangan dia kena 18/100 tutup kurungan per 365. Nampak? Cara saya susun. Isi kurungan satu lagi kat sini. 1000 darab 50, tempoh dia dah cakap kat situ 50 hari dalam masa setahun. 18/100 per 365. Kenapa ada kurungan kat ujung ni? Sebab depan ni ada kurungan. Ini buka dia, ini tutup dia. Ada kalkulator kalau awak tak tulis tutup ni, dia akan keluar scientific error. So macam ni tekan kalkulator dia. Okay, semua yang pakai kalkulator kelabu ke, kelas WIS ke apa, cuba tekan. Tengok dapat ke tak dapat. Awak kena mahirkan tekan kalkulator. Dapat ke tak dapat tekan. Ini contoh saya bagi. Saya tekan. So saya dapatlah kat sini charge kewangan dia ialah RM24.66. Dapat RM24.66. So itu charge kewangan. Saya bagi masa tempoh 1 minit. Tekan kalkulator. Tengok dapat tak you all tekan kalkulator tadi. Siapa yang dah dapat angkat tangan? Risau pun tak sihat juga. Ramai sangat orang tak sihat ni. Siapa dah dapat angkat tangan? Dah dapat tahu, bukan tak dapat. Tengok, siapa yang tak dapat? Darwish, Adam dengan Arif. Darwish, tak dapat ke Darwish? Tak dapat. Adam? Tak dapat. Arif? Baru dapat. Darwish baru dapat. Adam dengan Arif tinggal. Cuba buat. Kawan tunggu sekejap. Hilang. Okay. Adam hilang. Hilang dia tak okey. Okey, so maksudnya semua orang dapat lah kan tekan kalkulator kan? So dia lagi mudah lah daripada indeks tu. Indeks ni kita belajar sebelum ni kan? Lagi kuasa-kuasa lah kan? Ni tak ada kuasa. Macam faedah sebelum ni kita kira kan? Interest I equal to PRT tu. Tu susah sikit lah. Dia ada berlapis-lapis. Ni berlapis dia sikit je dekat 18/100 ni saja yang awak kena tukar jadi 18/100. Kalau takut tak tukar dalam kalkulator 18/100 ni, tekan dulu kalkulator 18/100 dapat apa, baru masukkan dalam tu. Okey, macam tu. So dah dapat dah charge kewangan dia RM24.66. So yang seterusnya
Dia tanya kat kita dalam soalan A lagi, charge lewat bayaran. So kat sini dia cakap charge lewat bayaran boleh ni. Bila dia bagi macam ni, tolong kira peratus dulu. Jangan terus ambil RM10. Mungkin dia akan lebih daripada RM10. So charge lewat bayaran, cara kira dia bagi tambah charge kewangan darab 1%. 1/100 lah. Okay, so itu pun awak boleh terus tekankan kereta. Kira baki dulu. So baki RM1000 tambah charge kewangan RM24.60 darab 1/100. Tengok saya tunjuk Sebab apa saya cakap jangan ambil RM10? Jangan ambil tu. Nampak? Ini formula dia. Ini dapat jawapan dia. So dapat bayaran charge lewat dia. Saya tulis kat sini RM1000 tambah RM24.66 darab 1%. 1/100 lah. Sama dengan RM RM10.25. Tak boleh ambil lah RM10 saja. Rugilah dia 25 sen. Charge bayaran lewat. So mesti ambil semua dan tengok RM10.25. Sebab tu kita tak boleh ambil terus RM10. Kalau katalah awak kira charge bayaran lewat ni dapat RM9. Baru awak ambil RM10 ataupun dapat RM8 ke RM7 ke RM5 ke. Maksudnya bila dapat lagi kecil daripada RM10 baru boleh ambil RM10. Tapi kalau dapat lagi besar daripada RM10 kena ambil jumlah tu lah. Walaupun dia besar macam ni, besar 25 sen saja kan. Mesti dia kena ambil lah sebab itu duit. Kalau tak cukup 25 sen untuk dapatkan RM1 tak dapat tu RM1. Contoh gitulah ayat orang tua-tua biasa cakap macam tu lah. Okay, so dapatlah RM10.25 untuk charge bayaran lewat. So settle dah soalan A, charge kewangan dengan charge bayaran lewat. So ada soalan tak sampai sini? Soalan tak? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Tak ada. Tak ada. Ada Okay, so B, jumlah terkini pada penyata bulan Julai. Dia dah kata dah, bulan Julai dia tak guna 1 sen. So maksudnya jumlah baki, jumlah sekarang je lah ada yang guna kan. So untuk B, baki penyata. So awak kena kira semua yang dia dah guna. Termasuklah charge-charge yang dikenakan lah. Kita kan tak guna apa-apa kan bulan tu. So kalau baki penyata kita akan ambil baki tambah charge. Baki tambah charge kewangan tambah charge lewat. Begitu. Okey, so baki RM1000 daripada penyata bulan Jun tambah charge kewangan RM24.66 tambah charge lewat RM10.25. So tambahkan jelas semua sekali. 1000 tambah 24.66 tambah 10.25. So dapat RM 1034.91. So inilah yang berlaku pada penyata akhir dia. Yang asalnya 1000 saja sepatutnya dia kena bayar. Sekarang dah jadi RM1034.91. Kalau genapkan RM1035 lah kena bayar cerita dia. So rugi RM35. Sebab apa? Sebab bayar lewat. Biasa lebih daripada 20 hari dan yang kedua bayar lewat. Jadi kalau lebih daripada 20 hari je memang dia akan kena charge kewangan. Tapi kalau bayar sebelum lebih di 20 hari, ni yang cerita dia. Jadi RM1034.91. Rugi lah RM34.91. Boleh beli beras. Okay, faham tak semua?
Ada soalan tak? Okay, tak okey. So sebenarnya dia tak susah pun. Soalan ni balik-balik cerita benda tu je. Cas kewangan, cas bayaran reward baki. Cas kewangan, cas bayaran reward baki. Kalau ada bayaran minimum, kalau ditanya berapakah bayaran minimum? Barulah ambil ni jumlah ni darab dengan berapalah minimum. Biasanya minimum kita akan bagi 10% lah. Ataupun RM50. Mana tadi? sorry, 5% bukan 10% 5% ataupun paling sikit RM50. Tak boleh ambil terus RM50. Kalau baki tu charge minimum 5% tu kurang daripada RM50, kata RM30, kena bayar RM50 juga. Tapi kalau charge minimum tu kira-kira 5% tu dapat 150, kena bayar 150 lah. Dia kira paling tinggi. Tapi kalau kecil daripada 50, kita akan ambil 50. Faham kan? So inilah contoh yang pertama. Boleh salin lah. Contohnya ada je dalam fokus. Tak apa. Salin jalan kira. Tak bagi lagi. Ingat. 2 minit. Ada soalan boleh tanya tau. Lagi kita akan bagi contoh kalau ada bayaran minimum. Macam mana nak kira. Okay, 1 minit lagi. Okay, 30 saat lagi. Ya. Alright. Okay. Okay, so kita mulakan soalan 14 pula. So ini saya terus garis. Tapi 2 kali baca ya. Okay, Jacob menerima penyata kad kredit untuk bulan April dari Bank Y. Penyata bulan April menunjukkan Jacob hanya mempunyai satu transaksi RM2,500 yang juga merupakan jumlah terkini. Dia hanya membuat bayaran minimum sebanyak RM125 dalam tempoh tanpa faedah. Dalam tempoh kurang daripada 20 hari itu dibayar RM125. Bank Y mengenakan caj kewangan 1.5% sebulan ke atas transaksinya untuk 18 hari. Dan ke atas baki belum jelas untuk 20 hari. Caj bayaran lewat yang dikenakan pula ialah minimum RM10 atau 1% daripada baki yang belum jelas. Anggaplah Jacob tak mempunyai kad kredit dalam bulan Mei. Bulan Mei hitung jumlah terkini baki yang tertunggak. Okey, so pertama sekali kalau nak kira baki mesti tahu baki penyata berapa
Yang kedua, ada buat bayaran ke tak ada? Macam ni tadi, flow dia. Inilah flow dia. Tengok dulu berapa baki dia, ada buat bayaran ke tak ada, minimum bayaran ada ke tak ada, baki yang tak settle, tempoh kena charge kewangan per tahun dan juga charge kewangan baki darab tempoh darab charge lewat per tahun. Tapi ini tempoh ni kalau dia bagi per tahun, tahun lah. Tapi kalau soalan ni dia bagi bulan. Tukarlah ni jadi tempoh. Lagi cantik. Ayat macam ni. Boleh bulan, boleh tahun. Biasanya tahun lah. Kalau bulan tengok dia punya persen tu jadi 1.5. Sedangkan dekat sini dia dah cakap biasanya charge kewangan 15, 17, 18 per tahun. Ni jarang-jarang berlaku lah soalan macam ni. Tapi dia akan bagi tahu. Dia akan tengok awak tu faham ke tak faham. Okay. So next adalah charge bayaran. Baki tambah charge kewangan darab 1%. Masih sama juga 1%. Dan baki akhir tambah semua dapat jawapan berapa. Okay. So kita mula dengan yang pertama iaitu kena tahu hutang dia berapa dan dia dah bayar berapa banyak. Allah terconteng pula. Okay. So kita tahu dekat sini Jacob belanja 2,500. So dia dah bayar 125. Macam mana tahu bayaran minimum? Satu disebut itulah. Katakanlah dia tak bagi tahu bayaran minimum. Dia hanya cakap dia membuat pembayaran secara minimum. So you lah kena kira berapa? 5% darab 2,500 akan dapat sama juga RM125. Cuma kalau dia tak bagi tahu, awak kena kira sendiri. Kalau dia bagi tahu, guna saja. Ini namanya rezeki. Okay. Okay, next. Apa faedah dalam masa 20 hari tu? Mengenakan charge kewangan 1.5% sebulan. So per 30 hari lah. Sebab di bulan April kan. 1, 2, 3, 4. Kira dekat you punya nakal ni. 31, 30, kira je macam tu senang. Mei kan? 1, 2, 3, 4, 5. 30. Okey. Ke atas transaksinya untuk 18 hari. So tempoh dia 18 hari. Ke atas baki yang belum jelas untuk 20 hari. Charge bayaran lewat dikenakan pula ialah minimum 10% ataupun 1%. RM10 ataupun 1% daripada baki belum jelas. Anggap Jacob tak ada buat apa-apa pembelian pada bulan Mei. So hitung jumlah terkini dan baki tertukar. Okey, so pertama sekali kena tahu baki dia berapa. Kita ikut step yang atas tu So nombor 1 baki. Yang dalam penyata kan. So baki dia 2,500. Dia buat bayaran minimum. Bayar minimum. So akan jadi 2,500 tolak 120. 2,500 tolak 125 akan dapat 2,375. So ini sekarang baki dia yang lepas tolak minimum lah. So ini baki dia 2,375. Okey. So tempoh yang dikenakan charge kewangan untuk yang pertama dikata ke atas transaksinya untuk 18 hari dan ke atas baki yang belum dikenakan. So ke atas transaksi tu yang 2,500 tu lah. So yang ketiga, sekejap kita tengok balik dia punya flow. Okay, so kita dah kira minimum. So baki tak settle pun kita dah kira. So tempoh charge kewangan. So tempoh untuk transaksi. So dia ada dua ke sini Kalau 18 ni tempoh untuk transaksi. Transaksi tu ni lah 2,500. Kalau tempoh untuk 20 hari ni untuk baki yang belum jelas. So ni lah 2,375. So kita akan ada dua charge kewangan So charge kewangan yang pertama daripada transaksinya. Kita akan kira nombor 3. Charge kewangan. So, saya terus tulis formula charge kewangan So baki
Warna merah. Merah lah. Tekan lah. Baki, darab, tempoh, darab, peratus per tempoh. Ini tempoh lain tau, atas tu tempoh lain. Ini tempoh yang dia kata per tahun ke, per bulan ke apa, kita pakai tempoh yang bawah ni. Kalau tempoh atas tu berapa hari dia bagi tahu tu. So pertama sekali kita akan kira yang transaksi dulu. So A, transaksi. So untuk transaksi, kiraannya baki untuk transaksi ialah 2,500. Transaksi itu berapa yang dia belanja asal dia. Saya guna warna biru, 2,500. Darab tempoh. So untuk transaksi 18 hari. Darab 1.5 sebulan. 1.5 per 30. 1.5 per 30. 1.5% ya. Jangan lupa peratus. Tidak sangat 1.5. 1.5 per 30. So masuk kalkulator 2,500 darab 18 darab 1.5 per 100 per 30. Okay, saya tunjuk awak bagaimana rupa dia. Ini rupa dia. Itu per 18 tu, darab 18 tu 18 hari Sebab ini dia cakap pasal transaksi dulu. Sebab dia bagi tahu maklumat tu maksudnya kita kena guna. So kat sini awak akan dapat RM RM22.5 tunai. Sah. Okay. RM22.5 faham. Okay, B. Baki. Baru kita kira charge kewangan untuk baki pula. Okay, gini. Okay. Abang tengok buku saya dulu. Saya malah nak pakai handphone. Okay, nak tukar pula gambar ni. Okay, so untuk baki, baru kita ambil yang 2375. So untuk baki 2375 darab. So kat sini bukan 18 hari 20 hari. Tapi dia punya peratus tu sama je. 20 darab 1.5% per 30. So just tukar. Kalau siapa pakai kalkulator, siapa nanti ada modal kan? So, siapa nanti ada modal. Siapa nanti dapat duit banyak, boleh beli kalkulator kelabu ya. Okay. So ini saya hanya tukar dekat sini saja. 2375. So kat sini kita akan dapat RM21. Salah. 18 ni pun tukar jadi 20. So dapat RM23.75. Make sure double check tau. Kan salah pula. So dapat RM RM23.75. Ini untuk baki, ini untuk charge kewangan bagi transaksi dan juga baki lah. Tapi bukan total lagi, bukannya charge kewangan keseluruhan. So untuk dapat charge kewangan keseluruhan, so tambahlah RM RM22.5 tambah RM23.75. So tambahkan saja RM22.5 tambah RM23.75. So akan dapat charge kewangan dia sebenarnya RM46.25. Ini kalau dia ada buat pembayaran minimum. Kalau tak ada buat pembayaran minimum, macam soalan tadi, kita terus kira je. Sekali kira je charge kewangan ni. Tapi kat sini dia bagi tahu maklumat dah, ada charge kewangan transaksi dan juga ada charge kewangan baki. So ada dua charge kewangan. Okey. So bila dah dapat charge kewangan, kita tak akan ada charge bayaran lewat sebab dia dah buat pembayaran minimum. So bila ada pembayaran minimum, maksudnya dia dah bayar sikit. Tapi bukan bayar full, dia dah bayar sikit. So tak ada charge pembayaran minimum lah, charge pembayaran lewat lah. Maksudnya dia bayar on time sebelum 20 hari. Tapi tak habis, dia bayar paling sikit, bayar minimum. So cuma sekarang kita hanya ada baki dia berapa, charge kewangan dia berapa. So kita ada dua benda saja. So untuk dapatkan baki duit tadi tau. So A, B, 1, 2, 3. So yang keempat
charge bayar reward tak ada sebab dia dah bayar tadi minimum. So kita terus jump pergi dekat penyata akhir. So dia akan jadi baki tambah charge kewangan. Biasanya ada charge reward kan, tapi ini reward tak ada sebab dia bayar minimum. So baki 2375 tambah RM46.25. 375 tambah 46.25. So akan dapat 2421.25. Biasa kan tulis jawapan akhir tu ada RM Atas-atas tu tak ada RM tak apa. Tapi yang penting jawapan akhir tu kena ada RM. Supaya kita nampak itu tu duit. Bukannya perpuluhan biasa-biasa. Itu duit ya. Sama lah juga dengan suhu ke apa benda ke semua kena kira ikut unit dia. Tapi unit tulis dekat akhir saja. Kalau fisik iya kena tulis dia tak tahu apa. Tapi yang ni tak apa. Last sekali baru kira isi unit lah. Tak ada bagi you salah dekat atas tu. Berkira pasal duit dibantai pula isi degree Celsius pula kan. Tak masalah-masalah. Tak isi unit sangat. So, ada soalan tak? Faham? Tak cerita dia. Ada bukan dulu. Ini kes yang ini dia ada bayaran minimum. Bila ada bayaran minimum dia kira dia bayar lah. Cuma dia bayar sikit. Dia tak bayar banyak. Okay, so saya bagi 4 minit untuk dihadamkan. Okay, seminit lagi. Kalau ada soalan boleh tanya terus tau.
Okay. Okay, so sekarang saya bagi you take 5. Pergilah minum air ke, makan kuih ke sekejap. 11, sorry 11 tak dah. 10, 15, masuk balik. Saya bagi take 5, pergilah minum air ke apa benda ke kan. Makan kuih sikit ke, bagi segar balik. Dah sejam dah kita belajar. Sejam 10 minit. Dah banyak dah tu masuk tu. Nanti tak ingat. Boleh pergi. Okay. Lalu kucing juga. Pergi dulu. 10 minit Kalau ada soalan boleh tanya. Saya ada je kat sini. Saya tak tahu.
Okay, sorry gang. Lebih 2 minit tidak saya. Okay, 3 minit. Okay, so sekarang kita nak buat latihan sikit lah. So, okay, kita nak buat latihan lah. So, it's actually dah habis dah kita belajar ni. Dah habis dah settle dah. Oh sorry, ada satu lagi kita tak habis, iaitu jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran asuran. Ini next class lah kita buat. Banyak sangat dah malam ni. Okay, so sekarang saya nak awak buat latihan. Ada gigi 40 minit ni, banyak lagi lah. Okay, kita buat yang ini lah. Buat contoh 15 satu, lepas tu baru awak buat latihan. Tak lama sangat awak buat latihan. Tak adil. Tak juga. Ya, sekejap. 3, 4, 5. 4, 5. Pinjaman peribadi ni sangat sikit. Kita boleh buat next week. Saya nak awak mahir kira yang ni dulu. Charge kewangan dengan charge bayaran lewat dan baki berapa kena bayar next month. Untuk kat kredit ni. Okay, so contoh 15. Kasih membuat pembelian atas talian, dalam talian pada bulan Januari dari laman web wang negara untuk sebuah buku elektronik yang berharga USD $35, $35.99. So ini yang dia beli. Dia membayar dengan menggunakan kad kreditnya. Pada hari pembelian, kadar semasa penukaran mata wang asing USD RM1 bersamaan dengan RM3.95. Itu pun kena tahu juga lah. Untuk bayar dalam USD tapi diikut harga ringgit lah. Kad kredit tu daripada Malaysia kan. Okey, diberi bahawa pembekal kad kredit Kasim menggunakan charge tambahan 1% ke atas setiap negara. 1% transaksi luar negara. Anggap Kasim tak mempunyai kad kredit menggunakan kad kredit sebelum dan selepas pembelian buku elektronik tersebut. Okay, so sebelum dia tak diguna, maksudnya tak ada apa-apa bagi tertunggak, selepas pun tak ada bagi tunggak. So ini sahaja yang dia transaction from the outside, right? Okay, so A, hitung jumlah terkini pada penyata kredit bulan Januari. So hitung berapa penyata kredit tu kena berapa ringgit, darab berapa ringgit tu, US tu darab dengan berapa ringgit dan juga 1% charge transaksi. So kita tahu yang pertama sekali Kasim tak nampak betul. So Kasim guna lazim nak guna pen. So Kasim guna 35 USD 35.99. So kita nak tukar kepada ringgit darab dengan 3.95. Mana saya tahu dah 3.95 tu kat situ dia bagi tahu dah. So 35.99 darab 3.95. So sebenarnya buku tu berharga RM142.16. RM142.16. 142.16. So ini harga buku dia yang dia belilah, tapi ingat ada 1% charge transaksi. So 1% darab ini charge transaksi. 1% darab 142.16 darab 1%. So charge transaksi RM1.42.
So baki dalam penyata dia akan jadi baki penyata. Soalan A lah dia tanya kan. So akan jadi RM142.16 tambah RM1.42. Dapat 142.16 tambah 143.8. So inilah baki yang dia, baki juga dah. Sorry. Inilah berapa yang dia dah guna dan apa yang jadi dekat penyata last dia lah. Penyata akhir dia sekali. Okay, faham tak yang ni? Okey tak? Korang okey lagi tak? Boleh terima lagi tak ni? Risau saya kalau mengajar lama sangat. Okay. Okey tak Aira? Okay. Okey. Yeah. Ariana? Okay. Alif Aiman, Darwish? Aziz Nizam? Aisyah Safia? Okey. Okey. Kira benda-benda yang sama je, balik-balik tu je. Kena faham soalan. Itu je sebenarnya, kena faham soalan. Okey. So seterusnya dia kata Kasim lupa nak bayar balik untuk bulan Januari. So pembekal kad kredit mengenakan charge kewangan. Highlight warna kuning. Charge kewangan 15% setahun. So maksudnya 15% 15% per 365 sebab dia kata setahun ke atas baki yang belum jelas untuk 53 hari dan charge bayaran lewat 1%. Sekurang-kurangnya RM10 daripada baki belum jelas. Hitung jumlah pada penyata bulan Februari. So Januari dia beli, dia lupa nak bayar. So dia akan carry forward to Februari lah. Dan Februari dia tak ada belanja apa-apa. Tu je yang dia belanja. So kita bila nak kira charge semua sekali, kita kena cari maksudnya. Kena cari baki dulu. So baki dia inilah 143. Ayolah. 143.58. Rasa sikit tak kan? Okay, so inilah baki dia. Okay, so kita akan cari yang pertama sekali charge kewangan. Satu. So B. Satu, kita cari charge kewangan dulu. So ingat charge kewangan baki darab tempoh darab peratus per tempoh dia. Yang tu ikut yang dikata setahun ke per bulan ke apa dia tu. Okay, so baki 143.58 darab tempoh 53 hari darab peratus dia 15%. 15% per 365. So ini charge kewangan dia. So boleh kira terus masukkan kereta, cuba korang masuk dapat berapa. Lepas tu dia sekat checkbox dapat berapa, nak tengok betul ke you all masukkan kereta ni. 23 darab 50% per sama tak korang dapat dengan saya dapat? Boleh tulis jawapan sekarang. Berapa charge kewangan yang you all dapat? Dapat tulisnya dekat checkbox, saya nak tengok. Aira Kaisara dapat 3.13. Okey, lagi. Yang lain.
3.13 yang dah dapat. Okay, lagi. Darwish, Aziz Nizam, Arif. Safira. Ya. Bagus. Arif. Okay. So bagus. Bukan ramai lah. Semua dapat 3.13. So betul. RM 3.13. Tak terlambat lagi dari situ tulis. 3.13 dia punya charge kewangan. Logik tak? Logik lah sebab dia pinjam 100 lebih. Dia pun bukannya pinjam beribu kan. Tadi kita buat beribu, banyaklah charge kewangan dia. Okay, so RM3.13. So ini charge kewangan. So dia kan terlupa. So kita confirm ada charge lewat. Charge lewat 1%. So nak kira charge lewat mesti baki tambah charge kewangan darab 1%. So baki 143.58. 143.58 tambah charge kewangan 3.13 darab 1%. Okay, kira sekarang. Kira dapat berapa? Charge bayaran lewat. Okay, 1.47 Aira dapat. Lagi yang lain. Satu poin 1.47. Okey, 4 orang dah jawab 1.47. Come on. Sekurang-kurangnya 5 saya nak. Okay, seorang lagi tulis. Berapa dapat jawapan? Lepas tu saya ada soalan yang seterusnya. Okay, so thank you. Alright, so cukup 6 orang. Okay, so soalan saya dekat you all. Sekarang ni, charge bayaran lewat dia RM10 ke RM1.47? Nak guna yang mana? So kan kalau kita nak, okay, kat sini kita dapat RM1.47. So kalau kita nak kira baki total semua sekali, baki penyata lah maksudnya, last sekali kita dapat berapa? Kita kira charge baki tambah charge kewangan tambah charge lewat. Sebab ni memang dia ada cakap dia lewat So nak ambil berapa? So baki kita dah tahu dah. 143.58. 143.58 tambah charge kewangan tadi 3.13. So sekarang isu dia charge lewat. Berapa kita nak kira? 10 ke 1.47? 10 ke 1.47? Yang mana satu nak kira? Satu O. Yang lain, Aira Kaisara cakap 10. Yang lain, rasa-rasa nak kira 1.47 ke 10? Aira cakap 10. Mana yang lain ni? Cepat-cepat bagi tahu je 10 ke 1.47. Tak payah kira lagi. Kita suruh kira pun.
Tanya pendapat awak je. Rasa-rasa nak kira siapa? 1.47 ke? Nak letak RM10 dekat charge lewat tu. Saya dah cakap dah tadi. Banyak kali dah saya bilang benda ni. Berapa cepat-cepat? Yang lain. Nak kira macam mana ni? 10 ke 1.47? 1.47 Haziq Nizam cakap. Ariana cakap 10 lah. Okay. Lagi baru 3 orang je. Saya nak 5 orang at least. Apa ni memory cuen? Baru raya ke-9. Baru puasa ke-9. Okay, lagi yang lain baru 3 orang je ni. Darwish, Arif, Adam, Arif Aiman, Aisyah Safia. Orang rasa berapa? Tak letak dekat charge lewat. Okay, Aisyah Safia cakap 1.47. Okay. Sama-sama lagi. Okay. Okay. Darwish, cepat saya tunggu awak typing ni. 10. Okay. So, jawapan dia 10. Ingat saya cakap tadi. Bila kita nak kira charge lewat bayar, nak kira charge minimum, kita kira dulu persen dia. Kalau jawapan persen tu lagi kecil daripada jumlah minimum, kita akan ambil jumlah minimum. Dan kalau jawapan persen tu lagi besar daripada jumlah minimum, kita akan ambil jumlah yang lagi besar lah. Senang cerita, kita akan ambil jumlah yang paling besar, yang lagi besar. Kalau RM1.47 dengan RM10, RM10 besar kan? Tak ada RM10 lah. Kita tahu kira charge lewat bayar, tiba-tiba dapat RM147. Tak ambil dah RM10 tu, ambil RM147 tu. Faham tak? So kita akan ambil jumlah yang paling besar. Kita akan compare minimum ke persen. Kalau persen lagi kecil, kita ambil minimum. Kalau minimum lagi kecil, kita akan ambil persen. Macam tu. So dekat sini charge lewat sebenarnya RM10 sebab RM1.47 ni lagi kecil daripada RM10. So boleh tambah terus. 143.58 tambah 3.13 tambah 10. So dapat 156.71 sen. So inilah yang berada dalam dia punya penyata last sekali. 156.71. So settle. Kan? Soalan ni sebenarnya tak susah tapi awak kena fahamkan betul-betul apa yang nak kira dan nak kena buat macam mana. So ingat step ni lah. Tengok baki. Tengok ada barang minimum ke tak ada. Kalau tak ada, okey, proceed terus guna baki yang sama buat charge kewangan. So charge kewangan macam mana? Baki, darab tempoh, darab peratus per tempoh. Peratus yang per tempoh tu ikut dia cakap berapa persen per tahun ke, per bulan ke, suka hati dia lah kan. Tapi biasa memang per tahun. Lepas tu, dah dapat charge kewangan, kita akan pergi charge lewat. Memang kena cari charge kewangan dulu. Sebab dalam charge lewat, akan ada charge kewangan. So charge lewat, baki tambah charge kewangan darab 1%. Standard 1%. Tapi kalau 1% tu dapat lagi kurang daripada RM10, kita akan ambil RM10 lah. Kalau 1% tu lagi besar daripada RM10, kita akan ambil yang 1% punya jawapan. So, baki akhir, mesti kira baki asal dia berapa, charge kewangan berapa dan charge lewat berapa. So dapatlah baki pada next month yang dia terlupa bayar. Okay, ada soalan tak? Sebelum saya bagi awak soalan. Okay, seminit. Alhamdulillah. Boleh jawab soalan. 3, 4, 5 boleh jawab tadi. Okay, settle lah. Tak ada soalan lah. Okay, so sekarang boleh buka buku fokus. Harap you all dah beli lah. Where's my telegram lah? Teray. Terus dia buat telegram ni. Okay. So, ini sudah settle, Okay. So, buka muka surat 34, boleh buat soalan nombor 3, 4 dan 5. Standard lah saya kan. Kalau lagi 20 minit ke 40 minit dah kurang daripada 30 minit nak habis tu saya memang suruh korang buat latihan. Okay, 3, 4, 5. Boleh mula sekarang. Cuba jawab sebanyak mungkin yang boleh jawab. Fahamkan soalan tu betul-betul, tengok garis dan fahamkan. Keluarkan maklumat semua yang ada.
Ingat formula. Formula dia mudah saja. Okay. Kita boleh mula kira sekarang. Ada soalan boleh tanya saya kat sini tu. Cuma saya tutup kamera.
Tanya lah. Kak Aisyah Safia ada sampai soalan nombor berapa? 20 minit. Aisyah Safia sampai nombor berapa dah? Alif Aiman, Ariana, Aira Kaisara, Darwish, Haziq Nizam, Muhammad Haziq dengan Muhammad Arif. Sampai soalan nombor berapa sudah? Kasih tahu. Dah habis 10. 10 juga dah. Darwish. Apa yang 10? Itu yang tadi ya. Okay. 4, 5, 4. Okay. Itu seorang baru 5. Yang lain semua 4. Okay. Boleh teruskan? Ada beberapa minit lagi. Hantar kat saya. Semak pun boleh. Tak tengok jawapan belakang pun boleh. Lebih baiknya awak tengok dulu jawapan belakang. Kalau salah, tanya saya. Ataupun kalau rasa ragu-ragu, boleh buat saya. Boleh hantar jawapan kat saya tengok.
Okey, tinggal lagi 2 minit. Okey, so kalau ada masalah, tolong DM saya, bagi tahu. So nanti daripada this week lah, week ketiga of March, so saya akan mula update nama yang tak hantar homework. Maksudnya saya akan ambil nama daripada attendance. So ambil nama daripada attendance. So nama siapa yang tak ada tu maksudnya dia tak datang lah. So siapa yang ada nama, kita akan tick lah siapa yang hantar. So tolong hantar sebelum hari Sabtu. Okay. Hari Ahad, teacher sibuk. Okay. So itu saja kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa lagi next week untuk kelas yang terakhir untuk bulan ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.